pelajar, baiklah hari ini bersama saya kita akan menyentuh tentang perbezaan penggunaan imbuhan men, kan dan meng-i dalam kata kerja transitif. Okey, sebelum itu kita lihat apa itu kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek sebagai penyambut selepasnya yang terdiri daripada frasa nama. Baiklah pelajar, pada hari ini skop perbincangan kita hanya melibatkan kata kerja yang melibatkan dua pihak ataupun kata kerja yang membawa maksud kita melakukan sesuatu untuk tujuan orang lain ataupun untuk orang lain. Okey, macam mana kita nak menentukan penggunaan imbuhan tersebut? Kita pecahkan kepada dua. Satu, kata kerja yang boleh menerima imbuhan apitan meng-i, dan satu lagi adalah kata kerja yang tidak boleh menerima imbuhan apitan meng-i. Okey, bagi contoh kata kerja yang boleh menerima imbuhan apitan meng-i ialah menghadiah. Okey, bagi kata kerja yang tidak boleh menerima imbuhan apitan meng-i ialah memasak. Okey, memasakkan tidak boleh menerima imbuhan apitan meng-i. Baiklah pelajar, sekarang kita mulakan dengan kata kerja yang boleh menerima imbuhan apitan meng-i. Okey, bagaimana untuk kita membezakan imbuhan men, kan dan meng-i ini? Okey, untuk imbuhan men, kan, objek selepasnya adalah yang terdiri daripada objek yang tidak bernyawa. Manakala untuk kata kerja yang menggunakan imbuhan meng-i, objek selepasnya adalah objek yang bernyawa seperti manusia, nama manusia ataupun nama haiwan. Okey, kita lihat contoh ayat. Aiman menghadiahkan, Aiman menghadiahi. Okey, contoh Aiman menghadiahkan selepasnya adalah objek yang tidak bernyawa. Itu Aiman menghadiahkan sekuntum bunga kepada Sariza. Okey, untuk menghadiahi, Aiman menghadiahi Sariza sekuntum bunga. Okey, kita lihat contoh lain, menjatuhi dan menjatuhkan. Okey, hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada pesalah itu. Ataupun kalau menjatuhi, hakim menjatuhi pesalah itu hukuman penjara. Seterusnya kita lihat beberapa contoh ayat yang lain. Okey, baiklah, tadi kita telah selesai melihat penerangan dan beberapa contoh ayat penggunaan kata kerja yang menggunakan imbuhan apitan men, kan dan meng-i. Okey, sekarang kita lihat pula penggunaan kata kerja yang tidak boleh menerima imbuhan meng-i. Okey, contohnya perkataan masak, memasak. Okey, dia tidak boleh menerima imbuhan apitan meng-i di belakang. Seperti itu, membaca, membacakan. Tiada imbuhan membaca-i. Lagi imbuhan membawakan. Okey, tiada imbuhan membawa-i. Okey, untuk perkataan-perkataan ini, membawakan ialah membawa maksud kita menolong orang lain untuk membawa sesuatu, memasakkan, memasak untuk orang lain, membacakan, membaca untuk orang lain. Kita lihat contoh ayat, Atia membacakan adik buku cerita. Okey, penggunaan imbuhan men, kan di situ membawa maksud melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi perlu diikuti oleh objek yang bernyawa selepasnya. Ikuti ayat kedua, Atia membaca buku cerita untuk adik. Masih lagi melakukan sesuatu untuk orang, tapi imbuhan men sahaja. Maka di belakangnya adalah objek tidak bernyawa, iaitu buku. Sekarang kita lihat pula macam mana perkataan yang boleh menerima imbuhan men, kan dan meng-i dalam ayat, namun membawa maksud yang berbeza. Contohnya mengahwinkan dan mengahwini. Okey, mengahwinkan adalah perbuatan yang dilakukan untuk orang lain, manakala mengahwini adalah perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri. Contoh lain, mengingatkan dan mengingati. Mengingatkan orang lain, mengingati adalah diri sendiri. Oleh itu di belakang mengahwinkan dan mengingatkan adalah frasa nama yang terdiri daripada objek yang bernyawa. Okey, demikian tadi beberapa contoh penggunaan imbuhan men, kan dan meng-i dalam ayat. Diharap paparan video kali ini dapat membantu anda membezakan penggunaan kedua-dua imbuhan tersebut.